Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan huraikan berkaitan dengan subset. Okey, apa yang dimaksudkan dengan subset? Kita tengok poin nombor 1, jika semua unsur dalam set P merupakan unsur dalam set Q, maka P ialah subset bagi Q. P ialah subset bagi Q dan kita tulis dia sebagai P subset bagi Q. Jadi maksudnya simbol bagi subset dia adalah bentuk macam C. Itu adalah simbol bagi subset. Okey. Contoh kita bagi A subset kepada B. Okay, A subset bagi B, maksudnya ialah setiap unsur A terdapat dalam B. Setiap unsur A terdapat dalam B. B yang besar, A yang kecil. Okey, kita lihat lagi contoh 9. Diberi X ialah A, B, C, D. X ialah A, B, C, D. Y ialah unsur-unsurnya B, C, D. Dan Z ialah unsur-unsurnya F, G. Tentukan sama ada setiap berikut benar atau palsu. Okey. Kalau kita perhatikan yang besarnya adalah set X. Kemudian Y, unsur-unsurnya B, C, D ada dalam set X. B, C, D ada dalam set X. Jadi kita katakan bahawa Y ialah subset bagi X. Semua unsur Y ada dalam unsur X. Kemudian kita perhatikan juga okey, cuba kita perhatikan set Z. Z unsurnya ialah F dan G. Okey, kemudian kita lihat dalam set X, ada tak F dan G ni ada tak dalam set X? Okey, kita tengok tiada. Jadi kita katakan bahawa Z bukan subset kepada Y. Maksudnya unsur-unsur dalam set Z ini tiada. Unsur-unsur dalam set Z ni tiada dalam Y. Okey. Baik. Tentukan sama ada setiap berikut benar atau palsu. Okey, jadi kalau kita perhatikan soalan A, adakah Y ini ialah subset kepada Z? Adakah semua unsur Y ada dalam X? Ya, benar. Kemudian kalau kita tengok soalan B, X subset kepada Y. Adakah semua unsur X ini ada dalam Y? Tidak. Yang tiadanya adalah A dengan E. Jadi ini adalah palsu. Okey, soalan C, Z bukan subset kepada Y. Betul ke? Semua unsur dalam Z tiada dalam Y. Betul, benar. Okey, jadi kita dah belajar bahawa simbol bagi subset ialah bentuk macam C. Simbol bagi subset ialah C. Kalau bukan subset ialah C dan kita palang macam tu. Okey. Kita cuba lihat secara gambar aja untuk menerangkan subset. Dan saya ambil contoh 9 ni, X, A, B, C, D, Y, unsurnya B, C, D. Okey, untuk kita melukis gambar aja, kita lukis dulu yang kecil-kecil, set yang kecil-kecil. Okey, kalau dekat sini setnya ialah set
Y dan set Z. Okey, saya buat dulu set bagi Y. Jadi saya lukis set bagi Y. Set bagi Y ialah unsurnya ialah B, C, D. Kemudian saya lukis Z. Set bagi Z. Okey, Z. Z unsurnya ialah F dan G sahaja. Okey, kemudian set X. Okey, kita dah perhatikan bahawa Y, semua unsur dalam set Y ada dalam set X. Bermaksud set X besar, set X ialah set yang besar di mana semua unsur dalam set Y ada dalam set X. Okey, apa unsur-unsurnya? A. Kita tulis A. Kemudian B. B dah ada dekat sini. C dah ada. D dah ada. Yang tak ada lagi ialah, yang tiada ialah E. Jadi E. Okey. Jadi subset, kalau secara gambar rajah kita perhatikan bahawa set X ini unsur-unsurnya B, C, D, dia ada dalam set Y, B, C, D dia ada dalam set X. Okey, set X. Jadi Y terletak dalam X. Dan kita katakan bahawa Y ialah subset kepada X. Semua unsur yang ada dalam Y, semua unsur Y ada dalam X. Okey. Dan kalau kita perhatikan Z ini dia terpisah daripada X. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa Z bukan subset kepada X. Ataupun kita boleh kata juga Z bukan subset kepada Y. Sebab unsur-unsur yang ada dalam Z ini iaitu F dan G. F dan G dia tiada dalam sama ada X ataupun Y. Bila tiada, dia bukan subset kepada Okey, itu cara nak melukis gambar rajah Venn. Okey, kita cuba tengok mewakilkan suatu set dengan gambar rajah Venn untuk melambangkan subset. Okey, contoh lukis gambar rajah Venn mewakili set-set yang berikut. Contoh 12 kita tengok dia suruh lukis gambar rajah Venn untuk mewakili set yang berikut. Okey, kalau soalan A, set A unsurnya 1 dan 2 saja. Set B unsurnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita perhatikan semua unsur dalam set A ni ada dalam set B. Bermaksud kita kata A. Okey, A ialah subset kepada B. Macam mana kita nak lukis? Kita lukis yang kecil dulu. Yang kecil ialah set bagi A. Jadi kita buat A. Unsurnya 1 dan 2. Okey. Perlu diingat untuk kita
lukis unsur, kita kena letak titik. Okey. Kemudian set bagi B ialah okey. A dalam B. A dalam B. Jadi maksud B kita buat dekat luar daripada A. Ini set B dan ini adalah set bagi A. Okey, set B kita tengok unsur-unsurnya ialah 1, 2. 1, 2 dah ada. 1, 2 dah ada. Kemudian kita buat 3, 4. Okey. Jadi kalau kita senaraikan unsur bagi set B ialah 1, 2, 3, 4. Okey. Baik. Soalan B, set bagi J ialah J dan E, unsurnya ialah J dan E. Kalau H, unsur-unsurnya R, I, J, E. Okey, perhatikan. J, E. J, E ada dalam set H. J, E ada dalam set H. Okey. Jadi, kita katakan bahawa J ialah subset kepada H. J ada dalam H. Semua unsur J ada dalam H. Jadi, kita buat J dulu. Set J unsurnya J dan E. Kemudian unsur bagi set H dekat luar dia H. Okey, unsur-unsurnya ialah R, I, J dah ada, E pun dah ada. Itu dia. Okey, kamu boleh perhatikan contoh yang ini. Okey, cuba kita buat latihan 8. Diberi set semester ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X ialah 2, 3, 4, 5, 8 dan Y ialah 3, 4, Z ialah 6, 7. Lukis gambar rajah van. Biasa lukis gambar rajah van bagi mewakilkan set semester, set X, Y dan Z. Okey. Sekarang ni yang paling besar set semester. Yang kecil ialah set X, Y dan Z. Y ialah 3 dan 4. Ini adalah set Y iaitu 3 dan 4. Kemudian Z 6 dan 7. Dia dua set yang berbeza. Z 6 dan 7. Unsur-unsurnya tak sama. Kemudian kita lukis pula set bagi X iaitu 2, 3, 4. Dan perhatikan 3 dan 4 ni juga dipunyai oleh Y. Jadi Y ada dalam set X. Y ada dalam set X. Okey, ini ialah set X. Apa unsurnya? 2. Kemudian 3. 3 dah ada. 3 dah ada. 4 pun dah ada. 5, 8. Okey. Kemudian barulah kita buat set semester. Set semester kita biasanya kita buat kotak. Biasanya kita buat kotak. Okey, ini set semester. Simbolnya macam E. Okey, unsur-unsurnya ialah kosong. Kosong. Kita tulis kosong tak ada lagi. Tulis kosong. Kemudian kita kosong. 1 belum ada. 2 dah ada.
2 dah ada dekat dalam X, 2 dah ada, 3 dah ada, 4 dah ada, 5 dah ada, 6 pun dah ada dalam set Z, 6 dah ada, 7 dah ada, 8 dah ada. Okey, jadi itu dia. Okey, jadi tips untuk melukis gambar Van. Yang pertama, mula-mula kita tengok, kita lukis set yang sedikit unsurnya ataupun set yang paling kecil. Okey, yang kedua, barulah kita lukis set besar. Okey, kita tengok sama ada dia subset ataupun tidak. Okey, nombor 2, lukis gambar Van juga untuk mewakili hubungan di antara set yang diberi. Okey, soalannya ialah set semester X ialah integer positif. X ialah integer. Integer maksudnya ialah semua nombor kecuali pecahan dan perpuluhan. Integer positif. Okey, jadi bermula dengan 1 yang kurang daripada 10. Jadi kalau kita senaraikan, set semester adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itu adalah set semester. P ialah set bagi X, di mana X ialah nombor genap kurang daripada 10. Maksudnya unsur bagi P ialah unsurnya ialah 2, 4, 6, 8. Sampai 8 je lah sebab syaratnya ialah kurang daripada 10. Okey, dan kita perhatikan set P ni dia kecil. Jadi kita lukis dulu set bagi P. Okey, set bagi P unsurnya ialah 2. Letak titik untuk mewakili unsur 4, 6 dan 8. Okey, dan cuba kita tengok adakah semua unsur dalam P ni ada dalam set semester. 1, 2, 4, 6, 8 semua ada. Jadi bermaksud set semester kita ialah set P terletak dalam set semester. Okey, unsurnya ialah 1 belum ada, 2 dah ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey. 9. Okey, set semester tadi dia tak termasuk dengan 10 sebab set semester ialah kurang daripada 10. Okey, jadi itu saja. Okey, untuk soalan B, set semester P, Q, R, S, T, set bagi A ialah Q dan R, B ialah P, S, Q, T. Okey, kita buat dulu set bagi A sebab dia paling kecil. Set bagi A ialah Q, R. Q dan R. Kemudian set bagi P, P, S, Q. Okey. Perhatikan Q ada dalam
A. Q ada dalam A. Maksudnya kita buat satu set. Okey, kita buat macam itulah. Q ada dalam A. Jadi bekas set B ni mesti meliputi Q sebab Q ada dalam A. Okey, dan kita lukis macam itulah. Q sebahagian unsur dalam A. Okey, jadi unsur-unsurnya ialah P, S, Q dah ada dah. Kemudian T. Okey. Baik, set semester PQ. P dah ada. Q dah ada. R dah ada. S dah ada. T pun dah ada. Jadi gambaran Javan tu ini sahaja. Okey. Kemudian kita tengok pula berkenaan dengan subset. Satu perkara yang penting ialah set kosong. Set kosong. Okey, ditanda dengan simbol yang seperti ini ataupun simbol yang seperti ini, set saja. Okey, ialah subset bagi sebarang set. Subset. Set kosong ini ada dalam sebarang set. Kalau kita nak lukis sesuatu set, contoh set A. Contohnya ialah set A. Set A. Kita akan buat dulu dia punya bekas dia. Jadi set kosong ini ialah subset kepada sebarang set. Set itu sendiri ialah subset bagi sebarang set. Set itu sendiri. Okey, contohnya katalah set A ni ada unsurnya 1 dan 2. Jadi subset bagi set A ialah, kita senaraikan dia punya subset bagi set A ialah, yang pertamanya ialah set kosong. Yang keduanya ialah katalah unsurnya ada satu saja, iaitu 1. Yang keduanya ialah 1. Set itu sendiri. Okey, set itu sendiri. Maksudnya set itu sendiri yang ada 1 ni adalah subset bagi sebarang set. Okey, kita lihat contoh. Tentukan sama ada set yang berikut ialah set kosong atau bukan. Set kosong atau bukan. A sama dengan, kalau dia tulis yang seperti ini bukan set kosong. Bukan set kosong. Set kosong dia ditanda sebagai macam ni. Ataupun ini. Yang ini baru kita katakan dia sebagai set kosong. Soalan B pula, contoh B. B ialah set bagi cuboid yang mempunyai 6 permukaan segi 4 sama. Cuboid yang mempunyai 6 permukaan segi 4 sama. Jadi B ialah set kosong. Apa maksudnya? Set kosong maksudnya tiada unsur dalam tu. Set kosong ni maksudnya ialah tiada unsur ataupun tiada benda. Tak ada benda pun dalam set tersebut. B ialah
Kalau tengok contoh, B ialah set bagi cuboid yang mempunyai 6 permukaan segi 4 sama. Cuboid. Kalau cuboid, kalau kita perhatikan bentuk cuboid, okey. Okey, bentuknya lebih kurang macam ni lah. Kalau kubus, dia semua sisinya sama. Okey, di mana semua sisinya sama panjang. Ini adalah kubus, ini adalah cuboid. Okey, dia kata B ialah set bagi cuboid yang mempunyai 6 permukaan segi 4 sama. Sedangkan cuboid yang kita kenal, dia adalah sisi yang bukan semua sisi sama. Yang sama ialah sisi yang ni saja. Kemudian atas ni sama dengan bawah. Jadi sebenarnya dekat sini unsur bagi set B tiada unsur pun. Sebab cuboid yang sebenarnya ialah mempunyai sisi yang tidak sama. Kalau yang tepi sama tepi, atas sama bawah. Supaya juga yang macam ni, okey, dia sama dengan ni. Jadi kita katakan bahawa set B sebenarnya ialah set kosong, tiada unsur. Okey, kemudian kita tengok contoh C pula. Bulan Februari yang mempunyai 30 hari. Bulan Februari. Februari yang kita tahu ialah hanya mempunyai maksimum ialah 28 hari. Ataupun 29 Jadi bulan Februari mempunyai 30 hari. 30 hari. Tiada. Bermaksud set C ni ialah sebenarnya tiada unsur. Ataupun kita katakan C ialah set kosong. Okey. Kita perhatikan pula nombor 3. Jika suatu set A mempunyai bilangan unsur N, maka bilangan subset bagi set A ialah 2 kuasa N. Bilangan subset ialah 2 kuasa N. Okey, ini adalah dia punya formula untuk kita tahu bilangan subset bagi suatu set. Okey, contoh kita lihat contoh 11. Senaraikan semua subset yang mungkin. Dia suruh kita senaraikan semua subset yang mungkin bagi set-set di bawah. Set P. Set P subsetnya adalah, okey, kamu boleh buat. P kita tahu setnya ialah unsurnya ialah 1, 5. Dia punya subsetnya ialah yang pertama set kosong. Yang kedua ialah 1. Yang ketiga ialah 5. Yang keempat ialah set itu sendiri merupakan subset kepada set P. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu kalau kita senaraikan. Kalau kita gunakan formula tadi, bilangan subsetnya ialah, okey, bilangan subsetnya ada 4. Tapi kalau kita guna formula tadi, okey, bilangan subset sama dengan 2 kuasa N. N ialah bilang unsur. N ialah unsur. N ialah unsur. Jadi unsur ni ada 1,
1, 2. Ada 2 unsur. Jadi sama dengan 2 kuasa 2. Jadi kita dapat 4. Okey. Sama sama ada kalau kita guna formula kita tahu 4. Kalau kita senaraikan kita tahu 4 Okey. Kalau bagi Q pula kita boleh tengok dia ada 1, 2, 3 unsur. Jadi bilangan subsetnya ialah 2 kuasa berapa bilangan unsur? 3. 2 kuasa 3 ialah 8. Okey, kalau kita senaraikan subset bagi set Q P, Q, R, PQ, PR, QR, PQR dan set kosong. Okey. Kita cuba latihan senaraikan semua subset bagi set yang berikut. Senaraikan. Yang ni dia suruh senaraikan. Bukan dia minta kita kira berapa bilangan Tapi sebelum kita senaraikan kita kira dia punya bilangan unsur. Okey, set bagi Q bilangan unsurnya 1, 2, 3. Jadi bilangan subset ialah 2 kuasa 3 dan kita sepatutnya ada 8. So kita senaraikan dia punya subset. Yang pertama ialah set kosong, T, U, R. Kita senaraikan dulu. T dululah. T, U. Kita ambil satu-satu. R. Okey, kemudian kita ambil 2. T, U. T, R. U, R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, last sekali ialah set itu sendiri. T, U, R. Okey. Kalau soalan C, V ialah set bagi faktor bagi 4. Jadi kita kena senaraikan dulu apa faktor bagi 4. Tak perlu senaraikan. Sebab kita tak tahu apakah dia punya set semester Jadi dia punya subsetnya adalah bagi set V ialah set kosong dan juga set itu sendiri. Faktor bagi 4. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.